Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa? Kelas kita pagi hari ini dengan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina rahmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك farghab. Baik, kelas hari ini adalah berkaitan dengan kita punya kerja lapangan. Kerja lapangan yang mana fasa yang keempat, iaitu fasa terakhir. Okey, apa yang kita nak tengok dalam fasa yang terakhir ni adalah anda punya tugasan yang mana tugasan yang berdasarkan anda punya kajian lapangan itu ataupun berkaitan dengan soal selidik lah yang anda telah buat dah itu. Baik, kita tengok slide yang kedua. Okey, arahan kepada pelajar ada 11 benda yang berkaitan. Baik, yang pertama sekali adalah yang mana benda ni akan dinilai dalam anda punya peperiksaan semester nanti, semester kedua nanti. Dan 30% adalah berdasarkan kita punya kerja lapangan. Sebenarnya benda ni kita dah hasilkan dalam semester satu lagi, tapi oleh kerana masalah pandemik ni, so dia terpaksa dilajakkan sehingga semester kedua lah. Dan anda dikehendaki melaksanakan semua tugasan mengikut format penulisan yang ditetapkan. Gunakan kerangka pelaksanaan tugasan 3.0 sebagai panduan untuk melakukan tugasan dengan baik dan mendapat skor cemerlang. Kerangka tugasan pelaksanaan ni cikgu dah bagi sebenarnya sebelum cuti pertengahan semester 1 dulu, sebelum anda balik tu, selepas anda exam. Okey. Kemudian anda boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan, tetapi hasil kerja mestilah dibuat secara individu. Tapi setakat ni tak adalah kerja kumpulan sebab anda berada di rumah masing-masing. Kita tak duduk dekat maktab. Okay, kemudian digalakkan menyertakan foto, gambar rajah, grafik yang relevan untuk menghasilkan hasil yang jelas, yang menarik, yang seperti mana contoh buku teks lah kan. Kalau kita tunjuk pasal haiwan, harimau ke apa ke, so dia ada gambar harimau. Kalau kita tunjuk contoh pasal unta, dia ada pasal unta. Sama juga anda buat kajian ni. So untuk menjadikan anda punya kajian lapangan lebih menarik, so anda perlu masukkanlah gambar-gambar, tetapi anda perlu nyatakan sumber di bawah. Contohlah, anda ambil sumber daripada internet. Okey, anda ambil benda yang berkaitan dengan botol dengan plastik. Okey, anda ambil daripada internet, anda kena nyatakan sumber adalah internet. Tapi kalau anda ambil sendiri, yang tu adalah foto. Anda ambil dengan anda punya handphone, lepas tu anda snap gambar, anda masukkan dekat anda punya kerja lapangan. So, tapi kena print out lah. Sebab yang ni kita tak buat dalam bentuk soft copy, kita perlu tulis tangan. Print out, black and white pun tak apa. Okey, janji ada. Lepas tu lekatkan dekat anda punya kerja lapangan. Contohnya botol kaca dan plastik ke apa ke. Tulis kat situ sumber adalah kerja lapangan. Baik, kemudian yang seterusnya adalah digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ICT untuk mencari dan mengumpul data. Okey, anda digalakkanlah. Macam cikgu bagi contoh tadi, anda nak cari pasal gambar, anda nak cari pasal maksud. Okey, berkaitan dengan kita semula ni, anda boleh rujuk
internet. Ada kamus dewan internet ataupun anda ambil daripada bahan-bahan ilmiah orang lain, hasil kajian orang lain. So adalah dia punya maksud. Anda boleh rujuk Wikipedia, anda boleh rujuk buku teks, tu maksud dia. Boleh buat rujukan menggunakan ICT. Menulis sumber rujukan dengan betul seperti lampiran 1. Yang ni sumber rujukan ni last kali ya. Last kali. Nanti kita akan tengoklah. Hasil ketugasan mestilah tulis tangan. Kemudian hasil kerja mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru ataupun dikenali sebagai plagiat. Okey, plagiat ni ambil hasil kerja daripada orang lain. Ingat cikgu boleh semak anda punya tugasan sama anda ni plagiat ataupun tidak. Tapi kalau berkaitan dengan maksud, jangan ubah Maksud boleh copy 100%. Contohlah kalau anda nak ambil pasal Kitab Semula yang ada dalam buku teks tu, muka surat 180. Ataupun anda nak ambil daripada Kamus Dewan edisi keempat, anda boleh rujuk Kamus Dewan. Ataupun anda nak ambil Wikipedia, anda boleh rujuk melalui Wikipedia. Tapi jangan ubah maksud. Yang lain-lain, maklumat, fakta jangan ubah, tapi huraian dan contoh anda kena ubahlah. Sebab dia berkaitan dengan anda punya kajian. Anda buat di tempat tinggal anda. Okey, sekiranya ada didapati berlakunya plagiat, anda dikira gagal atau akan diberikan grade F lah. Kemudian surat akuan pelajar ni sebenarnya anda dah ada di lampiran terakhir semasa cikgu edarkan juga sebelum cuti semester hari tu. Okey, jelas kau sampai situ? Jelas. Tolong respon tak? Cikgu tak berapa nak dengar lah. Jelas. Jelas Awak bunyi macam seorang je respon ni. Kelas kita apa ramai ni? 20 orang. Jelas tak yang lain? Jelas. Putri, Ros, Atika, Dani, jelas ke? Jelas ko. Okey. Baik, kita tengok tugasan kita Tugasan kita adalah mengkaji amalan kita semula di tempat tinggal anda ataupun di sekitar MRSM lah. Tapi setakat ni di tempat tinggal anda lah. Menghuraikan jenis dan tarifan kita semula yang ada dalam kawasan kajian, mengenal pasti masalah kita semula, menghuraikan cadangan, mengatasi masalah. Kemudian tugasan mestilah tidak kurang daripada 250 patah perkataan. Baik, kita tengok apa yang anda perlu buat Apa yang anda perlu buat dalam bilangan yang keempat tu, proses akhir. Anda tengok dalam jadual tu. So dekat sini konsep kat sini menguraikan konsep dengan tepat berdasarkan sumber rujukan beserta contoh. Kat situ anda akan dapat 5 markah. Okey, anda akan dapat 5 markah. Contoh yang cikgu bagi anda boleh tengok cara penulisan dia. Anda tulis proses akhir dalam bentuk poin dulu, jenis dan tarifan kita semula. Lepas tu buat dalam perenggan. Ada ke? Apa dah buka slide belum? Cikgu nak tanya. Dah. Cikgu tulis apa kat situ? Jenis tarifan. Cikgu bagi contoh apa kat situ? Sumber tu diambil daripada mana? Cikgu nak tanya. Menurut Kamus Dewan dan Pustaka. Yes, menurut Kamus Dewan dan Pustaka. Yang tu adalah contoh. Okey, anda juga boleh ambil daripada Wikipedia ataupun buku teks. Tapi kena tulis kat depan tu. Menurut Wikipedia, okey, ataupun menurut buku teks tingkatan 3 pada muka surat berapa-berapa sekian, tulis kita semula bermaksud. Kalau cikgu tengok kat sini, kalau melalui buku teks tu, kita semula bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pepejal bagi maksud menghasilkan keluaran. Sumber Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara Ogos 2018. So, fungsi dia adalah 3 perkara lah kat sini. Okey, iaitu
untuk mengurangkan sisa pebejal, kemudian menggunakan semula barangan dan juga mengasingkan barangan. Okey. So itu adalah fungsi dia. So lengkaplah anda punya konsep berserta dengan contoh tadi. Anda boleh nyatakanlah contoh kat sini apa yang anda asingkan ataupun anda kurangkan di rumah. Contohnya anda guna semula ataupun kita semula tayar-tayar untuk dijadikan sebagai pasu bunga. Okey, ataupun anda asingkan anda punya sampah-sampah. Itu adalah contoh yang bersesuaian lah. Okey. Kemudian masukkan anda perlu masukkan sebagai contoh di tempat tinggal saya. Anda kena nyatakan tempat tinggal anda lah. Okey, yang tu menunjukkan lokaliti anda. Terdapat satu amalan kita semula seperti apa amalan kita semula? Okey. Dalam kajian yang telah kita buat, anda boleh rujuk muka surat 181 cikgu bagi panduan terus. Dekat situ ada 3 amalan. Okey, ada 3 amalan semula jadi. Yang mana anda boleh nyatakan satu jenis amalan kita semula dan menghuraikannya dengan jelas beserta contohlah. Contoh dekat sini ada 3 amalan Amalan 3R, hari tanpa beg plastik dan juga pengasingan sisa di punca. So anda boleh pilihlah mana-mana satu jenis amalan. So buatlah huraian beserta dengan contoh. Jelas ke? Jelas. Cikgu nak tanya muka surat berapa tadi cikgu bagi tahu amalan kita semula ni? 181. 181 dengan 182. Okey, itu adalah anda boleh pilihlah satu jenis amalan. Okey, ingat huraian dia ubahlah sikit. Okey, banyak tu dalam buku teks tu ada. So pilih salah satu saja. Cikgu dah bagi ada 3. So pilihlah salah satu. Baik. Kemudian yang seterusnya. Okey, masuk dah ni. Yang ni 15 markah. Lagi banyak. Tadi dah dapat dah 10. Okey, konsep. Lepas tu bagi contoh konsep. Lepas tu masuk kepada anda nyatakan satu amalan beserta huraian dengan contoh. So dapatlah 10 markah. Baik. Kemudian yang kedua yang anda perlu buat adalah menghuraikan kesan positif amalan kita semula yang bersesuaian secara terperinci dan relevan dengan kawasan kajian anda. Okey, yang ni cikgu bagi tahu anda perlu ambil daripada borang soal selidik anda, yang mana jumlahnya adalah 3 tertinggi. Okey, jumlahnya adalah 3 tertinggi. Sebab tu penting anda rujuk semula anda punya borang soal selidik. Okey, dekat sini kesan positif dia, kalau kita tengoklah, kesan positif dia menjana pendapatan dengan menghasilkan baja kompos menggunakan sisa makanan. Okey, yang tu adalah fakta. Anda boleh tulis itu adalah poin yang pertama. Contohlah A. Tulis dulu ayat ni. Ni cikgu bagi contoh. Fakta boleh tulis poin macam gitu. Tetapi huraian dia dekat bawah anda perlu tulis dalam esei. Anda kena nyatakan balik fakta ni dalam huraian di perenggan bawah. Yang ni fakta tak apalah, tulis poin dulu. Macam kita tengok buku teks lah kan. Dia ada nombor 1, dia tulis fakta, tapi dalam huraian dia yang dalam bentuk perenggan dekat bawah, dia nyatakan penuh. Esei lengkap, ada fakta, huraian dan juga contoh yang bersesuaian. Kenapa anda kata kita semula ni boleh dijadikan sebagai pendapatan? Anda kena cerita yang tu. Anda kena cerita kenapa dia boleh menghasilkan pendapatan. Contohnya bila kita asingkan sampah kaca, botol dan juga surat khabar ni
kita boleh jual di tempat kita semula. So dia boleh dijual dengan harga yang berpatutan. Contohnya kalau jual dalam 1 kilo boleh dapat 2 kupang. So itu adalah contoh. Okey. Jelas kau cikgu cerita kat sini ni? Jelas. Hello? Jelas. Jelas. Tolong respon sebab kalau anda tak respon, cikgu tak pasti kat mana yang anda tak faham. Kat sini dia tulis menjana pendapatan dengan menghasilkan baja kompos menggunakan sisa makanan. Yang ni kalau buat sisa makanan lah. Tapi kalau anda nak tulis menjana pendapatan sahaja pun boleh. Cuma dekat belakang tu anda nyatakanlah dari mana nak jana pendapatan tu. Tu maksud dia. Tak kalau anda buat baja kompos, so baja kompos lah anda cerita pasal baja kompos menggunakan sisa makanan. Anda boleh ambil gambar baja kompos tu daripada internet, print out, lepas tu tampal. Nyatakan. Contohnya anda ambil daripada Shopee baja kompos. Maknanya ada harga dia. Cikgu bagi tahu sumber dia macam mana anda nak buat. Anda ambil daripada Shopee screenshot dia punya tu. So tengok kat situ ada harga dia. So kat situ siapa beli dapatlah sumber pendapatan. Jelas kau cikgu cerita kat sini? Jelas. Okey, jelas Okey, B dengan C tu anda cari sendirilah. Okey, berdasarkan anda punya borang soal selidik. Ambil lah yang mana paling tinggi. Kalau tak silap dalam borang soal selidik itu kita ada masukkan sampai 5 kesan positif dia. Okey, kita masukkan 5 kesan positif dia. Rujuk balik anda punya borang soal selidik dalam Microsoft Form itu. Okey. So kemudian untuk fakta yang kedua, fakta B, anda boleh tulis dalam point dulu supaya cikgu dapat detect ini adalah anda punya point. Lepas tu buat esei lengkap di perenggan kedua. So kena nyatakan baliklah fakta huraian berserta contoh. Dah habis tulis lengkap yang tu, perenggan kedua, pergi kepada poin yang ketiga, tulis fakta, lepas tu buat esei dalam perenggan ketiga. Penuh dengan fakta, huraian dan juga contoh. Okey, cikgu nak tanya jelas ke kat sini? Jelas. Jelas Dan satu benda cikgu lupa nak ingatkan. Anda perlu masukkan, cikgu ulang lagi sekali, anda perlu masukkan permulaan ayat di depan. Hasil kajian saya melalui pemerhatian. Anda kena masukkan kaedah dia. Di permulaan ayat tu. Dekat mana-mana point tak apa dah. Bahagian A ke, point A ke, point B ke, point C ke. Contohlah anda buat ayat menurut kajian saya ataupun hasil pemerhatian saya semasa menjalankan kajian, saya telah mendapati bahawa barulah nyatakan fakta. Kesan positif yang pertama adalah dapat menjana sumber pendapatan. Yang tu adalah dia. Okey. Kalau anda tak buat macam gitu, maknanya anda tak nyatakan kaedah kajian. Lepas tu kemudian satu lagi perkara yang cikgu nak masukkan dekat sini, anda perlu masukkan locality. Locality tu anda nyatakan alamat anda. Tak kisahlah dekat mana, bahagian point A ke, point B ke, point C. Contohnya anda buat tadi pasal menjana pendapatan tadi, anda juga boleh nyatakan di tempat tinggal saya telah mengasingkan sisa-sisa kita semula ni. Okey, iaitu kaca, botol dan juga surat khabar. So anda kena nyatakan anda punya tempat tinggal tempat tinggal anda tadi. Contohlah tadi anda dah tulis hasil pemerhatian saya ataupun hasil soal selidik yang telah dijalankan di
sekitar Taman Orkid Kulim Kedah mendapati bahawa kebanyakan penduduk macam gitulah dapat menjana pendapatan daripada program ataupun amalan kita semula ni. Tu contoh dia. So anda masukkan dekat sini kaedah kajian. Kaedah kajian ada 3 Cikgu ingatkan anda. Pemerhatian, rujukan dan juga soal selidik. Kita dah buat 3 dah awal lah itu. Okey. So anda boleh pilihlah mana-mana satu. Kemudian nyatakan lokaliti. Lepas tu bolehlah mula dengan anda punya esei ni. Jelas ke cikgu cerita ni? Hello? Jelas. Cikgu risau hampa tak jelas ni. Okey, cikgu nak tanya, kalau nak dapatkan 3 esei markah penuh, berapa fakta yang kita perlu ada? 3. Berapa? 3. 3. 3 fakta. Selain 3 fakta, apa lagi? 3 huraian dan contoh. 3 huraian dan 3 contoh lah yang kita dah belajar dah pada sebelum ni. So dekat sini, yang mana anda boleh ikut kaedah yang cikgu bagi tadilah. Boleh buat dulu dalam bentuk point supaya cikgu nampak itu adalah fakta anda. Lepas tu tulislah esei lengkap seperti mana yang cikgu cerita tadi. Perlu ada fakta, huraian dengan contoh dalam setiap perenggan. Ingat, jangan lupa nyatakan anda punya kaedah kajian serta lokaliti. Baik. Seterusnya kita nak tengok yang ketiga. Yang ketiga adalah menyatakan cadangan usaha-usaha bagi menggalakkan amalan kita semula di kalangan penduduk di sekitar tempat tinggal anda. Yang ni pun anda ambil daripada anda punya borang soal selidik. Dan anda perlu dapatkan 3 jumlah yang tertinggi lah hasil daripada soal selidik yang anda telah jalankan. Okey, cikgu ambil ni sebahagian lah. Okey, cikgu ambil sebahagian. So dekat sini sebagai contoh lah Sebagai contoh kat sini cikgu ambil fakta yang pertama adalah menggunakan kedua-dua belah muka surat kertas semasa menulis ataupun membuat salinan. Yang tu adalah fakta. Kemudian buatlah dalam bentuk esei lengkap penuh dengan fakta, huraian beserta dengan contoh dalam setiap perenggan. Cikgu nak ingatkan lagi sekali, page ni pun, okey, tadi yang pasal kesan positif pun kena masukkan kaedah kajian dengan lokaliti. Yang ni pun anda masukkan kaedah kajian dan juga lokaliti. Masukkanlah di bahagian mana pun, A, B ataupun C. Janji ada. Cikgu cerita janji ada. Sebab bila kita cerita sesuatu kajian, kita kena nyatakan dekat mana kajian yang kita buat dan juga kaedah yang kita buat. Okey, contohlah kalau kita tengok buku teks tu, dia contohlah dia bagi tahu pasal tempat. So dia bagi tahu dekat mana sebenarnya benda tu kita buat. Benda ni sangat ketara sebab kadang-kadang folio tu dia tak cerita, kosong. So dia tak ada untuk markah lokaliti. Okey, yang ni ada markah bonus Ada markah bonus lah sekali sebab anda punya folio tu sangat-sangat lengkap. Okey, jelas ke kat sini? Jelas. Okey, cikgu bagi contohlah satu berkaitan dengan 3A ni kan. So anda tulislah kat sini hasil rujukan saya melalui buku teks. Okey, saya mendapati kebanyakan responden menyatakan menggunakan kaedah kedua-dua belah muka surat kertas
semasa menulis ataupun membuat salinan fotostat lebih menjimatkan, dan ia termasuk dalam amalan kita semula yang baik di sekitar penduduk di Taman Orkid Kulim Kedah. Tu contoh dia. Okey, so dekat sini kalau contoh tu anda nyatakanlah. Contohnya membuat salinan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan mencetak bahan-bahan ataupun buku teks di kedua-dua belah muka surat. Sebab memandangkan musim PKP ni kita tak boleh nak keluar daripada rumah. So itu adalah kaedahnya, dan dia menjimatkan kertas. Itu adalah contohlah. Ada fakta, ada huraian dan juga contoh. Jelas kau cikgu cerita kat sini? Jelas so kalau tak jelas nanti dah boleh tengok balik lah video yang audio yang cikgu record ni. So dah lengkap yang tu, masuk point B pula. Point B tak perlu dah. Anda tak perlu nyatakan menurut kajian apakah, tak perlu dah. Cikgu ambil satu sahaja. Kalau anda ada masukkan dekat A, kaedah kajian dengan lokaliti, tak perlu dah masukkan dekat B dengan C. Seelok-eloknya masuk dekat A lah. Sebab dekat A ni orang kata kepala dia. Okey, badan dia, ekor dia tak perlu masukkan dah. Cuma perlu masukkan fakta. Lepas tu buatlah dalam bentuk esei di perenggan kedua. Dah habis yang tu, nak masukkan gambar rajah pun eloklah. Bila masukkan gambar rajah, foto dan sebagainya, menunjukkan anda punya kerja lapangan ni sangat menarik. Buat kerja tu, buat bagi puas hati. Kemudian bagi C lah. Kat sini pun sama juga, nak dapatkan 15 markah ni, satu ni 5 markah. Satu fakta ni lengkap 5 fakta. 5 markah. Bahagian B 5 markah, bahagian C 5 markah. So dapatlah 15 markah. Okey, kemudian yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali adalah panduan penulisan rujukan. Okey, yang ni kalau anda ambil daripada buku teks, okey, tengok buku teks anda perlu nyatakan nama pengarang. Ni buku okey, ni contoh buku teks lama lah. Okey, kalau sekarang pengarang dia kalau anda tengok Ahmad Rizwan tu. Okey, pengarang dia Ahmad Rizwan, Rajini dan juga Pau, anak Utik. Okey, kemudian tahun terbitan pada tahun 2018. Anda tengok buku teks, muka surat depan tu. Okey, nama buku adalah buku teks Geografi tingkatan 3. Cetakan dia dekat mana? Anda boleh tengok cetakan dia dibuat di Selangor Darul Ihsan. Okey. Dan percetakan dia dicetak oleh My Book Pal Sendirian Berhad. Anda boleh tengok dalam buku teks page depan-depan tu. Page depan sekali, page 1, 2 dan juga 3 sebelum senarai kandungan. Itu adalah contoh contoh. Kalau anda ambil daripada buku rujukan pun sama juga. Kena nyatakan nama, tahun, tajuk buku, okey, lokasi percetakan dan juga nama pencetak lah. Contoh kat sini dia buat Sasbadi. Kemudian yang ketiga adalah orang sumber. Orang sumber ni anda boleh ambil daripada 10 responden yang telah anda cari. Itu kan cikgu suruh cari 10 orang kan. So, masukkan nama responden, umur responden, semua ni dah lengkap dah. Semua dah ada dalam anda punya borang soal selidik hari tu. So, tengok balik je. Dan alamat dia nyatakan. So, tulislah dalam bentuk nombor senang. Tulis dalam bentuk nombor supaya lengkaplah 10 orang. Jangan buat point. Kalau buat point nanti, kalau 10 orang, jenuh cikgu nak kira satu-satu. Buat dalam bentuk nombor. Yang ni slide ni
cikgu buat dalam bentuk point tak apalah. Contoh buku teks anda buat A, buku rujukan anda buat B, orang sumber anda buat C, internet anda buat D. Tapi point kecil-kecil tu anda tulis nombor lah. Okay, kalau buku teks anda rujuk 3 buku teks, so ada 3 point lah. Kalau buku rujukan ada 1, anda tulis 1. Orang sumber anda tulis nombor lah, 1 sampai 10. Kemudian internet anda kena ambil dia punya website dia. Contoh anda rujuk Wikipedia. Okay, ingat salin balik. Okay, http //wikipedia apa semua. Okay, ambil lengkap. Apa-apa je lah. Anda ambil daripada gambar daripada internet ataupun anda cari gambar pasal kita semula, anda ambil dia punya website. So kat sini ada 5 markah Ada 5 markah dan last kali adalah penilaian umum. So kemas, tersusun dan menggunakan bahasa yang gramatis, yang menarik lah. Okay, penuh dengan foto, gambar rajah dan sebagainya. Dapatlah markah bonus 2 markah. Okay, kebiasaannya pelajar lengkap dia sangat-sangat teliti. Okay, itu sahaja. Dan tarikh penghantaran adalah pada 13 Ogos. Okay, itu sahaja cikgu nak maklum. Okay, ada sebarang soalan? Tak